Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Shima. Kali ini tajuk kata kerja dalam segmen Cakna Tata Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula bersama dengan Cikgu Nur Shima dalam... Okey, kita mulakan slide kita hari ini. Seperti biasa, Cikgu Shima merupakan guru akademik Bahasa Melayu. Hari ini perkongsian Cikgu Shima ialah tajuk kata kerja. Video yang ringkas sahaja, okey, untuk segmen Cakna Tata Bahasa. Sebabnya tajuk kata kerja ni agak luas. Jadi cikgu mengambil satu tajuk kecil untuk dikongsikan pada hari ini. Yang baru mengikuti channel Cikgu Shima, selamat datang. Cikgu Shima ucapkan, lihatlah playlist yang mengandungi video kolaboratif STPM untuk subjek STPM Bahasa Melayu semester 1, semester 2 dan semester 3. Okay, dalam tu juga ada beberapa subjek STPM lain seperti pengajian sains sukan, kesusastraan Melayu komunikatif. Jadi selain berkunjung ke channel Cikgu Shima, boleh juga berkunjung ke channel sahabat Cikgu Shima lain yang menjadi tenaga pengajar dalam Akademi YouTube Malaysia. Okey, selamanya percuma. Okey, baik. Untuk hari ini, iaitu logo cikgu lah. Untuk hari ini seperti biasa, ini cikgu tidak pernah lupakan iaitu penatiar kolaboratif subjek STPM. Seperti biasalah kita ada Cikgu Agila sebagai ketua penatiar subjek pengajian am. Kita ada beberapa lagi, ada Cikgu Koni, Cikgu Aini, Cikgu Snida selaku ketua penatiar untuk kesusastraan Melayu komunikatif, Cikgu Rita subjek sains sukan, Cikgu Norsina dan berapa lagi lah dalam kolaboratif ini. Baik. Sebelum kita belajar tentang kata kerja, berikut cikgu kongsikanlah sukatan pelajaran Bahasa Melayu yang menjadi rujukan pelajar STPM. Jadi hasil pembelajaran kita harapkan iaitu pelajar dapat mengenal pasti gulungan kata, mengkategorikan kata mengikut golongan kata jenisnya, menggunakan kata daripada pelbagai golongan dengan betul mengikut konteks. Ingat, golongan kata ada 4. Kita ingat formula kan, kata kerja, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata nama dan kata tugas. Baik. Apakah perkara yang hendak dipelajari untuk segmen Cakna Tata Bahasa kali ini? Tak banyak pelajar. Kita akan belajar pengenalan kata kerja, seterusnya jenis kata kerja. Cikgu fokus satu jenis kata kerja sahaja supaya pelajar tidak pening. Okay, kita masuk dulu pengenalan kata kerja kerana kalau tak kenal kata kerja, pelajar tidak dapat menguasai tajuk yang lain itu. Jadi mesti kenal dahulu. Kata kerja ni ialah merujuk kepada perbuatan atau gerak laku dan situasi atau keadaan tentang seseorang atau sesuatu. Bila sebut kata kerja merujuk kepada perbuatan atau gerak laku, maknanya perbuatan itu ada melibatkan tenaga yang terlibat. Manakala situasi atau keadaan, kadang-kadang situasi atau keadaan yang digambarkan itu bersifat abstrak. Jadi itu dikatakan juga sebagai kata kerja. Menurut Asma Haji Umar 1980, kata kerja leksikal ini dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu kata kerja perbuatan dan kata kerja keadaan. Ingat pelajar, kata kerja ada 2, iaitu kata kerja perbuatan dan keadaan. Bagaimana kita mengetahui kata kerja perbuatan? Ini ialah contoh beberapa kata kerja perbuatan.
tidur, tenaga kan? Dan berlari juga melibatkan tenaga. Nyanyi, makan, ini semua ialah kata kerja perbuatan. Manakala kalau kata kerja keadaan, contohnya di sini cikgu susun sudah lahir, akan hidup, akan mati. Lahir maknanya ada. Lahir menjadi manusia. Okey? Lahir untuk berfikir. Ini semua ialah kata kerja keadaan, situasi. Okey? Baik. Cikgu berharap contoh yang diberikan itu dapat memberikan maklumat kepada pelajar tentang pengenalan kata kerja. Ingat, kata kerja ada dua, kata kerja keadaan, kata kerja perbuatan. Okey. Baik, kita masuk dalam lagi, iaitu jenis kata kerja. Kata kerja ni berdasarkan bentuk, fungsi dan makna, maka kata kerja ini diberikan pada dua jenis utama. Satu, kata kerja aktif. Dua, kata kerja pasif. Okey. Kata kerja aktif ini dapat dibahagikan kepada dua. Pertama, kata kerja aktif transitif. Satu lagi ialah kata kerja aktif tak transitif. Tengok. Kata kerja aktif yang pertama ialah kata kerja aktif transitif. Yang kedua, kata kerja aktif tak transitif. Apakah yang membezakan kata kerja aktif dengan kata kerja aktif tak transitif? Kata kerja aktif transitif boleh bertukar menjadi kata kerja pasif. No? Kata kerja pasif boleh bertukar menjadi kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif boleh bertukar kata kerja pasif. Dua ni boleh. Tapi kalau kata kerja aktif tak transitif, tidak boleh bertukar menjadi kata kerja pasif. Okay. Baik, ini pula ialah gambar raja bagi golongan kata kerja. Kata kerja seperti biasa dibahagikan kepada dua. Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kata kerja aktif pula dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif. Cikgu ulang, apakah perbezaan kata kerja aktif transitif dengan kata kerja aktif tak transitif? Kata kerja aktif transitif ini boleh ditukar menjadi kata kerja pasif. Okey, manakala kata kerja aktif tak transitif tidak boleh ditukar menjadi kata kerja pasif. Sebab apa? Sebab tak. Bila tak, dia tidak boleh ditukar. Jadi, kata kerja itu tak boleh ditukar menjadi kata kerja pasif. Sebab itu kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada tiga. Dibahagikan lagi kepada tiga. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Seterusnya, kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Untuk menjawab soalan struktur, suka cikgu ingatkan, pelajar perlu menulis istilah dengan tepat. Jangan singkatkan. Okay, sebagai contoh, kata kerja aktif berpelengkap. Kata kerja aktif berpenerang. Jawapan pelajar sudah tentu salah sebab tidak menulis jawapan dengan lengkap. Untuk tanpa pelengkap, berpelengkap, berpenerang, pelajar perlu menulis kata kerja aktif tak transitif. Sebab tak transitif inilah yang membezakan kata kerja aktif transitif. Kalau tidak menulis lengkap, maknanya jawapan salah. Okay? Jadi hari ini fokus cikgu hanyalah kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif tak transitif, cikgu tidak sentuh untuk video hari ini. Jelas. Kata kerja aktif transitif, ini ialah dia punya ciri-ciri. Kata kerja aktif transitif ini hanya wujud dalam binaan ayat aktif transitif. Jadi bila kita sebut kata kerja aktif, ini dalam bidang morfologi. Bila cikgu sebut ayat aktif transitif, itu dalam bidang sintaksis. Okey? Sebab itu, kalau belajar kata kerja aktif, kita akan fokus kata kerja sahaja. Tapi, kalau dalam binaan ayat, kita akan melihat dalam ayat itu
apakah kata kerja yang wujud dalam ayat aktif transitif? Kata kerja ini memerlukan objek atau penyambut yang terdiri kata nama atau frasa nama. Okey, untuk kenyataan ini, apabila kata kerja ini berfungsi, sudah tentu kata kerja ini memerlukan objek atau penyambut. Okey. Objek ini biasanya akan wujud selepas kata kerja. Kata kerja dahulu barulah diikuti dengan objek. Dan ingat, objek atau penyambut ini mesti kata nama. Okey. Kata kerja aktif transitif ada dua. Objek tepat, objek CP. Kadang-kadang dalam kertas peperiksaan disebut juga sebagai objek satu, objek kedua. Objek tepat dikenali juga objek pertama, atau objek satu. Kadang-kadang dan kalau untuk objek CP disebut juga sebagai objek kedua. Kata kerja aktif transitif boleh dipasifkan. Jadi apabila kata kerja aktif transitif boleh dipasifkan, maknanya kata kerja itu benar-benarlah kata kerja aktif. Kalau tidak boleh dipasifkan, maknanya itu ialah kata kerja aktif tak transitif. Okey, mari kita analisis binaan ayat aktif transitif untuk objek tepat, satu objek dahulu. Okey, cikgu buat macam begini supaya pelajar dapat menganalisis bagi binaan setiap kata. Sebab kita ni belajar bidang morfologi. Okey. Puan Sarah ini kita sebut sebagai golongan kata-kata nama atau frasa nama. Frasa namalah sebab Puan Sarah. Kata kerja aktif transitif di sana ialah menjual, objeknya ialah bunga. Catatan, objek tepat kerana hadir selepas kata kerja. Jadi kita tahu ini ialah objek tepat kerana hadir selepas kata kerja. Kalau objek kedua atau objek CP, objek itu akan hadir selepas hadirnya objek tepat. Okey. Jadi macam mana kita tahu Puan Sarah menjual bunga ini sebagai ayat aktif? Ya, kita boleh tukar ayat ini menjadi ayat pasif. Dijual oleh Puan Sarah. Dijual oleh Puan Sarah. Jadi apabila bunga dijual oleh Puan Sarah, kita tahu ini ialah ayat pasif. Okey. Cikgu bagi contoh di sini. Cikgu bagi contoh di sini bagaimana ayat ini menjadi sebagai ayat pasif. Okay, cikgu masukkan di sini. Ini ialah contoh. Cikgu terus buat ayat contoh di sini supaya pelajar nampak. Ini ayat aktif, yang ini dan yang cikgu buat ini pula ayat pasif. Ayat pasif. Cikgu nak buktikan ini ialah ayat pasif. Jadi kita ambil objek bunga ke depan sebagai subjek. Okey. Objek ini berada di hadapan sebagai subjek dalam binaan ayat pasif. Bunga dijual. Ini sudah kata kata pasif. Okey. Kata pasif. Okey, kata aktif, kata kerja aktif transitif menjual, kata kerja pasif ialah dijual. Bunga dijual oleh Puan Sarah. Okey. Jadi kita nampak di sini ini ialah contoh ayat yang telah dipasifkan. Jelas sekali ini menunjukkan ayat yang telah dipasifkan. Jadi dengan contoh yang diberikan ini, kita tahu ini ayat ini jelas sudah menunjukkan bahawa ini ialah ayat pasif. Okey. Jadi apabila pelajar ingin tahu adakah itu ialah ayat pasif, maka bila cikgu tukarkan di sini, memang ayat ini ayat pasif. Okey. Kemudian kita copy dan kita tunjukkan pula contoh ayat pasif yang berikutnya. Okey. Ini ialah ayat pasif kedua. Bagaimana cikgu tukar ayat ini?
Ayat pasif kedua ialah objeknya ialah ikan tawar. Jadi kita tukar sahaja objek itu berada sebagai subjek. Ikan air tawar membeli, kita tukar jadi kata kerja pasif. Membeli pula membeli tadi kita tukar dibeli oleh abang. Oleh abang. Jadi di sini kelas kita sudah nampak bagaimana kata itu boleh ditukar menjadi apa? Pasif. Puan Sarah menjual bunga, kita boleh tukar jadi ayat pasif, bunga dijual oleh Puan Sarah. Abang membeli ikan air tawar dibeli oleh abang. Jadi cikgu harap contoh ini menunjukkan, jelas menunjukkan bagaimana ayat tersebut boleh ditukar menjadi ayat pasif. Dan objek digunakan objek tepat atau satu objek sahaja. Okey. Kita lihat pula ayat yang ketiga. Ibu tersepak batu. Rupa-rupanya kelas pelajar kata kerja aktif transitif ada juga menggunakan imbuhan ter. Okey, jadi di sini cikgu memberi tips kepada pelajar. Kata kerja berimbuhan ber dan ter dengan maksud pasif ialah kata kerja yang sama maksud dengan kata kerja pasif berawalan di. Dalam erti kata lain, tersepak kita boleh tukar disepak. Okey. Contoh ayatnya ialah ayat pasif batu disepak oleh ibu. Okey. Batu disepak oleh bukan ibu disepak oleh batu, tidak. Kita bawa objek ini sebagai subjek ke depan, batu disepak oleh ibu. Jadi di sini sebagai contohlah. Okey, cikgu bagi contoh lagi ayat pasif ketiga. Okey, ayat pasif ketiga cikgu tukar ketiga supaya pelajar faham ni bagaimana ayat ini ter ini boleh ditukar. Kita macam biasa batu sebagai objek kita bawa ke hadapan sebagai subjek berada di hadapan. Kemudian kita tukar batu yang tersepak ditukar jadi disepak. Kita letak kata sendi oleh, kemudian kita letak ibu sebagai kata ganti diri ketiga. Okey, cikgu harap dengan penjelasan yang diberikan ini memahamkan pelajar. Okey, bagaimana tersepak itu dianggap sebagai kata kerja pasif. Okey, seterusnya saya terbeli ikan mahal. Sama juga konsep dia. Saya terbeli ikan mahal. Saya termakan upat pahit. Okey, baik. Di sini pelajar bila diberikan latihan kepada pelajar dia akan keliru. Dia akan buat ayat nanti dalam ayat pasif itu ikan mahal dibeli oleh saya. Itu salah. Okey. Kenapa salah? Untuk membina ayat pasif yang seperti ini yang menggunakan binaan kata ayat pasif menggunakan kata ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama kita tidak boleh buat di oleh. Jadi kita bawa ikan mahal sebagai subjek. Objek tadi dibawa ke hadapan. Ikan mahal. Okey. Terbeli oleh saya. Ini baru betul. Jadi bila cikgu buat ini betul. Okey. Kalau pelajar buat ikan mahal dibeli oleh saya, ini salah. Okey. Ini salah. Kenapa salah? Sebab untuk perbuatan kata kerja tidak sengaja, okey, ter biasanya boleh digunakan untuk merujuk, untuk digunakan kata ganti diri pertama. Tetapi ikan mahal dibeli oleh saya, ini salah. Okey. Salah. Sebab
campur oleh hanya digunakan untuk struktur ayat aktif yang menggunakan kata ganti diri ketiga sahaja. Okey, sama juga dengan ayat yang keempat. Okay, contoh ayat pasif kelima, cikgu akan buat sama juga. Contoh jadi sini ialah ayat pasif 5. Okey, ayat pasif 5 cikgu akan buat ubat pahit. Pahit termakan oleh saya. Ini baru betul. Okey. Barulah betul. Okey. Jadi dengan penjelasan seperti ini, cikgu berharap pelajar memahami bagaimanakah perkara ini terjadi. Okey, tengok. Kita tukar. Ikan mahal terbeli oleh saya, betul. Ikan mahal dibeli oleh saya, salah. Ubat pahit termakan oleh saya, betul. Okey. Bagaimana pula ayat aktif transitif yang mempunyai dua objek? Okey. Ayat aktif 1. Michi perlu mengirimi adiknya sehelai baju. Ayat 2. Adam akan memberikan orang tuanya rumah baru. Kita analisis ayat pertama. Ayat pertama ini, objek tepatnya ialah adiknya. Kalau objek sifatnya sehelai baju. Ayat aktif 2, objek tepatnya orang tuanya. Objek sifatnya ialah rumah baru. Okey. Pastikan pelajar antara objek tepat dan objek CP ni, antara ni dua-dua ni, tidak diselitkan kata sendi seperti untuk, kepada, di. Okey, jangan selit apa-apa. Okey. Objek tepat perlu diikuti terus objek CP. Okey, tetapi kita boleh letak penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan boleh. Contoh di sini kan sehelai baju, orang tuanya sebuah rumah baru. Boleh. Tetapi kalau untuk kata sendi seperti untuk, kepada, kalau diselitkan itu sudah menjadi objek tepat atau satu objek. Dia tidak ada dua objek. Sudah jadi satu objek. Okey, dan cara kedua lagi kita mengenal objek tepat ini, biasanya objek tepat ini kita akan lihat adanya objek bernyawa. Objek bernyawa. Manakala objek CP ialah benda yang tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Okey. Seterusnya, yang ini berbalik pula objek tepat. Tadi objek dua. Okay. Kalau untuk objek tepat, ini contoh yang lain lah. Pihak kolej perlu mempertingkatkan prestasi pelajar. Okay. Ini prestasi ialah objek tepat. Satu objek saja. Jadi kita boleh tukar prestasi pelajar perlu dipertingkatkan oleh pihak kolej. Okay. Uji cakna minda 6. Okay. Uji cakna minda 6 ini cikgu ambil berdasarkan soalan peperiksaan sebenar. Yang manakah kumpulan perkataan yang kesemuanya merupakan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif ini bermaksud kata kerja aktif yang boleh ditukar menjadi kata kerja pasif. Okay. A. Melantun, menyantuni, melantik. B. Mempunyai, berikut, membaling. C. Meningkatkan, menangis, melihat. D. Membuang, membaiki, menyentuh. Bagaimana cara menjawab soalan ini, kelas? Sebenarnya, pelajar perlu membina ayat lah satu-satu. Satu-satu kita cuba bina ayat. Okey. Kalau di sini jawapan paling tepat ialah membuang. Contoh, membuang. Adik membuang sampah. Sampah dibuang oleh adik. Okey, membaiki. Adik membaiki kereta. Abang membaiki kereta. Kereta dibaiki oleh abang. Pasif. Menyentuh. Adik menyentuh kucing itu. Okey. Menyentuh kucing itu. Kucing itu disentuh oleh adik. Jadi semua kata kerja aktif transitif sebab boleh tukar kata kerja pasif. Tetapi melantun tidak. Okey. Berikut tidak. Menangis tidak. Sebab ini ialah kata kerja tak transitif
kata kerja aktif tak transitif, tidak memerlukan objek apabila kita membina ayat. Contoh, adik sedang menangis. Tidak ada objek di sana. Okey. Berikut. Yang berikut keputusan ataupun berikut ialah keputusan yang tidak memerlukan tidak memerlukan objek. Saya mempunyai ikan. Ikan dipunyai, adik saya mempunyai ikan. Ikan dipunyai oleh adik saya. Masih boleh. Membaling. Adik membaling bola itu. Bola dibaling oleh adik. Masih boleh. Tetapi berikut kan sebagai kata kerja aktif transitif. Okay? Baik, soalan kedua. Yang manakah ayat mengandungi kata kerja transitif? Soalan ini meminta pelajar mengenal pasti yang manakah ayatnya mengandungi kata kerja transitif. Okay. Kita cari kata kerja. Berita itu merupakan kabar angin semata-mata. Kita tahu merupakan kata kerja. Tapi kita tidak tahu apakah jenis kata kerja merupakan. Kembang kata kerja. Kita tidak tahu apakah jenis kata kerjanya. Menjadi kata kerja. Memeningkan kata kerja. Okay. Sebenarnya untuk mengenal pasti ini, kita cubalah tukar jadi ayat pasif. Contoh, berita itu merupakan kabar angin semata-mata. Kabar angin semata-mata dirupakan oleh berita itu. Semantik pun salah. Kita pun tidak faham apakah yang dimaksudkan dalam ayat itu. Maka ini bukan kata kerja transitif. Murid-murid menyumbang tenaga dalam program itu. Kita tukar ayat ini jadi ayat pasif. Tenaga dalam program itu disumbangkan oleh murid-murid. Okey, boleh. Sebab apa? Murid-murid ialah kata ganti diri ketiga. Kejadian tanah runtuh semalam menjadi tajuk utama akhbar itu. Kita tidak dapat tukar dijadi. Tajuk utama akhbar itu dijadi semalam. Jadi cacamerba ayat itu. Menjadi di sini ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Sebab tajuk di sini ini ialah pelengkap yang tidak boleh digugurkan. Kalau digugurkan ayat tidak gramatis. Kejadian rompakan itu memeningkan kepala pasukan penyiasat ini pun tidak dapat. Jawapan paling tepat ialah murid-murid menyumbang tenaga dalam salah, jadi salah. Seterusnya, pasangan kata yang manakah yang kedua-duanya merupakan kata kerja terbitan. Apa maksud kata kerja terbitan? Kata kerja terbitan di sini ialah bermaksud kata kerja yang menerima imbuhan. Sama ada dia imbuhan awalankah, akhirankah, dan sebagainya. Tetapi berdasarkan jawapan ini, kita dapati kata kerja terbitan dimaksudkan di sini menerima akhiran. Kita lihat satu-satu. Okey. Salah sebab Seniwati ini ialah kata nama. Dekati betul, Seniwati ialah kata nama. Duniawi ialah kata adjektif. Kata adjektif sifat. Okey, semua ini hanya duniawi semata-mata. Hadirin ialah kata nama. Tapi turuti kata kerja. Mainkan kata kerja. Jawapan yang tepat ialah dua-dua kata kerja terbitan ialah buatkan dan berkati. Ini ialah soalan STPM. Yang manakah ayat aktif transitif? Macam biasa kita kena cari dulu kata kerja transitif. Kalau kita lihat di sini, jawapan yang betul ialah pengetua sedang meneliti kata kerja, meneliti kertas kerja itu. Kenapa? Sebab kata kertas kerja itu ialah objek. Kertas kerja itu sedang diteliti oleh pengetua. Yang lain bukan. Okey, menangis ialah kata kerja aktif, tak transitif, tanpa pelengkap. Okey, budak perempuan itu menangis. Boleh digugurkan teresak-esak. Teresak-esak bukan kata nama. Teresak-esak itu hanyalah keterangan. Pokok mempelam itu membesar dengan cepat. Membesar dibesar tidak ada. Okey. Pokok mempelam itu membesar itu ialah kata kerja aktif. Tak transitif, tanpa pelengkap. Sebab dengan cepat itu boleh digugurkan. Itu pelengkap yang tidak boleh digugurkan. Besar ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Patung lilin itu menyerupai wajah sebenar artis tersebut. Wajah sebenar artis tersebut diserupai oleh patung lilin itu. Diserupai
Bukan ya, ini bukan kata kerja aktif transitif. Okey. Sebab jawapan yang paling tepat ialah pengetua sebagai kata ganti diri ketiga. Okey. Akhir sekali, frasa kerja campur objek dua. Ini yang dimaksud dikutip frasa keterangan. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Kadang-kadang istilah dalam peperiksaan selain objek tepat disebut objek satu. Objek CP dianggap sebagai objek dua. Ingat, objek satu tepat, objek dua CP. Ayat yang manakah binaan predikatnya seperti di atas. Ibu mahu menjahitkan baju nenek di dalam bilik itu. Untuk menjawab soalan ini, cikgu sudah ingatkan kepada pelajar bahawa antara objek satu campur objek dua jangan letak sebarang kata sendi di sana. Kita ambil di sini frasa kerjanya ialah menjahitkan baju. Kurung nenek. Okey. Kita lihat di sini baju kurung nenek ialah sebagai objek satu, objek tepat. Satu saja objek dia. Okey. Sebab sudah ada di dalam bilik saya dan satu lagi objek satu ni biasanya objek bernyawa. Baju kurung itu bukan bernyawa. Mereka telah menyelamatkan beberapa ekor anak buaya di sungai itu. Menyelamatkan beberapa ekor anak buaya ini masih lagi objek satu. Satu objek sahaja. Sebab apa? Kita lihat di sungai itu ada kata sendi, nama. Di sungai di sana sebagai frasa keterangan. Di dalam bilik saya itu frasa keterangan. Okey. Seorang jururawat membantu ibu dengan menyapukan luka anaknya. Membantu ibu itu ialah frasa kerja ibu muda itu sebagai objek. Satu objek di sana. Sebab dengan menyapukan luka anaknya, okey, itu ialah frasa keterangan. Jawapan yang paling tepat ialah kami akan menghadiahi Cikgu Wati. Menghadiahi ialah frasa kerja aktif transitif. Aktif transitif. Cikgu Wati ialah objek satu, bernyawa. Sepasang baju ialah objek dua, tidak bernyawa. Manakala semasa hari lahirnya, ini ialah frasa keterangan. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Cikgu harap pelajar dapat memahami apa yang dijelaskan ini. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh di sini cikgu cuba masukkan okey, cikgu masukkan ini anak panah ini supaya pelajar faham di manakah frasa kerja yang dimaksudkan itu. Okey. Frasa kerja yang dimaksudkan itu ialah ini dari di sini ya, dari di sini frasa kerja. Okey, frasa kerjanya ialah dari menghadiahi. Okey, menghadiahi. Okey, menghadiahi. Kenapa? Sebab cikgu mau pelajar betul-betul faham bagaimana menjawab soalan ini. Macam mana pusing dia ni? Okey. Ini menghadiahi. Frasa kerja di sini ialah menghadiahi. Menghadiahi. Okey, menghadiahi. Okey. Kemudian objek satunya di sini ialah Cikgu Wati. Okey, copy, cikgu copy. Okey. Cikgu copy. Objek satu di sini ialah Cikgu Wati. Manakala objek keduanya ialah macam mana kita nak tahu? Sepasang baju ialah objek kedua. Manakala
frasa keterangan di sini ialah semasa hari lahir. Okey, nampak kan? Okey, jadi kita boleh nampak di sini, kita tukar warna lah supaya nampak. Okey, frasa kerja menghadiahi Cikgu Wati, manakala Cikgu Wati di sini sebagai objek satu, sepasang baju itu pula sebagai objek dua, manakala frasa keterangan semasa hari lahir. Okey, semasa hari lahir. Nah, okey. Okey, lihat. Frasa kerja di sana menghadiahi Cikgu Wati. Cikgu Wati pula sebagai objek satu bernyawa, objek dua sepasang baju tidak bernyawa. Kemudian frasa keterangan semasa hari raya. Jadi sebab itulah jawapannya ialah C. Okey, cikgu berhenti di sini. Segmen Cakna Tata Bahasa ditangguhkan. Kita berjumpa pula untuk tajuk kata kerja iaitu kata kerja pasif yang cikgu rasa lebih mencabar. Terima kasih sebab setia bersama dengan Cikgu Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan anda, siapkan kerja khusus. Jangan lupa untuk patuh SOP sebab kes COVID ini sepertinya semakin menggila, sepertinya tidak berkesudahan, sebaliknya semakin mencanak setiap hari. Jadi sama-samalah kita mematuhi SOP dengan memutuskan rangkaian COVID-19. Jangan lupa singgah ke channel Cikgu Shima, kemudian subscribe. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.